A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tafsir ringkas daripada setiap muka surat Al-Quran. Alhamdulillah. Selamat datang ke Darussalam Center. Alhamdulillah, kita telah sampai ke muka surat pada hari ini 412, Alhamdulillah, iaitu pada surah Luqman, muka surat yang kedua, pada juz yang ke-21, insyaAllah. Jadi pada hari ini kita, sebagaimana kita sebutkan semalam, kita sebutkan pada sesi sebelum daripada ni, sesi muka surat yang ke-411, iaitu surah Luqman. Ini adalah surah yang sebagaimana namanya Luqman, dianya adalah menceritakan ataupun mengumpulkan tentang apa yang dikatakan sebagai wasiat kepada anak-anak, wasiat kepada bagaimanakah mentarbiah anak-anak, mentarbiah orang yang berada di bawah kita, dan apakah perkara-perkara yang perlu difokuskan. Jadi sebagaimana kita akan jumpalah di dalam surah ini, bahawa ianya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya dalam wasiatnya kepada anaknya. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama dalam muka surat 412 pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Ayat pertama daripada muka surat yang akan kita baca, muka surat 412 pada kali ini. InsyaAllah kepada sesiapa yang berkelapangan, siapa yang mudah, dia boleh buka Quran pada pagi ini untuk kita sama-sama mengikuti, insyaAllah, setiap daripada huruf-huruf, setiap daripada ayat yang kita baca. Yang pertama sekali ialah pada pagi ini kita diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah Taala ni dia telah memberikan hikmah kepada Luqman. Jadi siapa Luqman ni? Terdapat khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Luqman ni adalah seorang nabi, ada yang mengatakan dia ni hanyalah seorang soleh, seorang hamba yang soleh, hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Tapi menurut pendapat Ibn Abbas, dan ini dikatakan itulah pendapat yang kuat mengikut ahli tafsir, iaitu dianya Luqman ni adalah salah seorang daripada orang soleh saja, bukan seorang nabi, dan dia ni adalah seorang hamba. Itu yang kita katakan hebat. Allah Subhanahu wa taala ni boleh memilih siapa saja di kalangan manusia-manusia ni untuk diberikan hikmah, untuk diberikan even kalau diberikan wahyu pun daripada nabi-nabi pun, Allah Subhanahu wa taala akan pilih seorang yang terbaik daripada kalangan manusia daripada kaum tersebut. Jadi dia ni yang pertamanya dia adalah seorang hamba, yang keduanya dia seorang Habasyah, daripada Habasyah. Itu menurut pendapat Ibn Abbas. Dan yang ketiganya dia adalah seorang tukang kayu. Maknanya ialah seorang yang simple, tukang kayu, hamba, dan kemudian dia hanyalah seorang yang daripada berkulit hitam lah, kita katakan berkulit daripada Afrika kan. Jadi maknanya kalau ikut pandangan sekarang ni, kalau Afrika ni macam adalah satu warna kulit, orang melihat kepada warna kulit. Kalau orang Eropah lain, kalau orang daripada sini lain dan sebagainya kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan bahawa tidak ada kelebihan di sini. Manusia ni kan, tak kira dia ni warna kulit apa pun, kita sepatutnya tidak menjadikan pandangan warna kulit ini menjadi, tapi orang barat kan, orang-orang telah seolah-olahnya telah membrainwash kita lah kan, menyebabkan kita merasai bahawa kalau orang ni kulit warna ni maka dia macam ni, kulit warna ni macam ni. Itulah yang berlaku di Amerika kan, di mana mereka telah mendiskriminasikan orang-orang ni, manusia ni berdasarkan kepada warna kulit. Jadi Luqman ini, dia ni adalah seorang daripada Habasyah, seorang tukang kayu, dan dia ni seorang hamba. Dan dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah untuk diberikan dengan hikmah. Hikmah ni apa? Hikmah ni
banyak pendapat-pendapat ulama lah mengatakan apa yang dimaksudkan dengan hikmah. Jadi antaranya yang disebutkan oleh para ahli tafsir, hikmah ni ialah seorang yang dapat beramal dengan apa yang betul, dan tetapi yang masyhurnya ialah seorang yang boleh mengeluarkan dia seorang yang bijak. Hikmah ni diberikan kebijaksanaan dan dia boleh bercakap dengan satu kata-kata yang mana sangat-sangat bermakna. Sebagai contohnya, antaranya benda Luqman ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ketika tuannya telah meminta kepada Luqman ini supaya menyembelih binatang, dan kemudian tuannya berkata kepadanya, bawakan kepada aku daripada bahagian-bahagian binatang yang paling teruk, yang paling buruk. Jadi apa yang diberi oleh Luqman ialah diberikan, selepas daripada disembelih, diberikan lidah dan juga jantung, hati kepada tuannya. Kemudian selepas daripada itu, tuannya pada kali yang lain, tuannya telah meminta kepadanya sembelih binatang dan berikan kepada aku apa yang terbaik daripada anggota binatang ni. Kemudian Luqman telah membawa benda yang sama juga, iaitu lidah dan juga hati. Kemudian tuannya bertanyalah, aku minta pada kau supaya kau ni bawa benda yang paling buruk pada binatang tu, kau bawa kepada aku lidah dan hati. Kemudian yang paling baik pun sama juga, kau ni mana satu betul? Jadi Luqman pun berkata, dia kata manusia kalau jahat hatinya, kalau jahat mulutnya, maka dia yang paling jahat. Tetapi dengan hati dan juga lidah jugalah manusia ini boleh menjadi paling baik, terbaik. Jadi itulah yang dikatakan sebagai hikmah, di antara hikmah. Dan sesungguhnya kalau kita nak cek kan, banyaklah hikmah-hikmah yang ada pada Luqman ini. Jadi kita sama-sama insya-Allah melihat kepada apakah nasihat Luqman kepada anaknya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Jadi anishkur lillah kat sini dia kata la mafhuma lahu. Sini kan anishkur, minta maaf bukan, dia mengatakan ini adalah sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ini meminta kepada Luqman ini supaya bersyukur, iaitu supaya bersyukur kenapa? Kerana dia telah diberikan hikmah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini memberikan kepada kita, kadang-kadang Allah Taala tak berikan hikmah pada kita, tapi Allah Taala memberikan satu benda yang lain kepada kita. Allah Taala memberikan kadang-kadang kebijaksanaan, kadang-kadang Allah Taala berikan kekuatan, kadang-kadang Allah Taala memberikan wajah yang indah, wajah yang comel, yang cantik, kadang-kadang macam-macam. Allah Taala berikan kekayaan, Allah Taala berikan. Jadi nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita ni sepatutnya ialah untuk apa? Untuk inilah, iaitu anishkur lillah. Sepatutnya ialah, kalau ikut tafsirnya dia kata, dan Allah Taala berkata kepada Luqman ini selepas daripada diberikan hikmah itu, iaitu apa? Supaya dengan hikmah itu kamu ni akan bersyukur kepada aku. Jadi begitulah sebenarnya Allah Taala nak beritahu kepada kita bahawa apa-apa yang Allah Taala beri kepada kita, walaupun kita kata alah sikit je, aku bukan kaya pun, dia orang kaya lagi. Tidak kan, semua benda ni, semua nikmat ni adalah patutnya disyukuri, bukan sepatutnya direndahi. Apalah bukan. Kemudian wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Allah Taala kata siapa yang bersyukur ini sebenarnya dia bersyukur kepada Allah, untuk dirinya sendiri. Kenapa? Faedah daripada syukur itu, dia akan dapat pahala, dia yang dapat, bukan Allah Taala yang dapat. Dan begitu jugalah wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau dia kufur, kita kata kufur nikmat ke kufur apa pun, kalau orang kufur, orang jahat semua pun atas dunia ini, apa efeknya pada Allah? Tidak ada efek apa-apa pada Allah kan. Yang efeknya ialah kepada orang yang tidak bersyukur tu, orang yang kufur tu. Jadi ertinya kat sini kan, kita tidak dapat memberi efek-efek pada Allah. Apa yang kita buat, kebaikan kita ke kejahatan kita, semua itulah kembali kita yang kena, kita yang bertanggungjawab terhadap apa yang kita buat tu kan. Bukannya kita ni dapat rasa macam biarlah aku nak balas dendam pada Allah pula bila Allah Ta'ala. Jadi itu adalah satu benda yang sangat-sangat tidak betul kan. Subhanallah. Kemudian ayat yang ke-13, iz qala luqmana libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Jadi Allah Ta'ala mulakan
penceritaan tentang apakah dia konten yang disebutkan dalam nasihat dia. Jadi juga apa yang patut kita belajar kat sini ialah senarai perkara-perkara, checklist apakah benda-benda ni telah kita wasiatkan kepada anak-anak kita. Jadi yang pertama sekali, yang paling penting sekali ialah jangan syirik kepada Allah. Jadi dia katakan anak dia ni dia panggil kat sini kan, Luqman memanggil anaknya dengan ya bunayya. Maknanya daripada perkataan ibnun jugalah, ibnun anakku, dan juga bunayya ni ialah ungkapan kasih sayang wahai anak kesayanganku, gitulah kan jadi samalah kan, kalau kita ayah kan kita panggil abi, tapi kalau lebih kalau sayang lagi dipanggil abuya kan. Jadi itulah lahirnya abuya tu kan, abuya ayah kesayanganku. Jadi ini bunayya, anak kesayanganku. Jadi anak ini dikatakan bernama Saron. Jadi ada yang mengatakan bahawa anaknya ni bernama Manan. Ada yang kata Saron, ada yang kata Manan. Tapi apa sajalah kan nama dia kan, itu tak penting sangat kan. Itu kata-kata ulama lah menyebutkan tentang benda tu. Tapi dia nak katanya ialah perkara pertama yang perlu kita ingatkan kepada anaknya. Dikatakan anak ada dua pendapat lah mengenai anak Luqman ini. Adakah anak dia tu dah Islam ataupun anak itu belum Islam. Jadi ada pendapat kata anak dia ni masih lagi berada pada kekufuran pada masa tu. Lalu Luqman pun menasihatilah anak dia tu, lalu dikatakan ya bunayya la tusyrik billah, jangan kamu syirik. Jadi selepas daripada dakwah yang dibuat oleh Luqman tadi tu, akhirnya maka anak dia telah masuk Islam, telah menjadi Islam, alhamdulillah. Tapi kalau dia dah Islam, tapi Allah Ta'ala peringatkan juga. Jadi maknanya kesimpulan kat sini ialah kan kita ni kan anak kita tak kisahlah kan anak kita, orang bawahan kita dan sebagainya. Yang pertama sekali ialah kita kena ajar mereka, kena nasihatkan mereka, iaitu jangan syirik. Sebab apa? Syirik ni adalah inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah zalim yang paling besar sekali kan. Azim bukan benda kecil kan, syirik kan. Jadi sebab itulah kalau kita tengok sekarang kan manusia di keliling kita ni kan ramai sangat yang syirik kan, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka telah melakukan sebenarnya kezaliman yang sangat-sangat besar kan. Kenapa? Kerana mensyirikkan Allah Taala. Walaupun mereka ni tak bunuh diri ke, mereka tak kacau orang ke, tak rampas harta orang ke, tak bunuh orang ke, kita kata oh dia tak buat zalim ke orang. Bukan. Kezaliman yang paling besar sekali ialah syirik, la zulmun azim. Jadi kita kena ingat tu kan benda kan, bahawa sebenarnya ramai manusia sekarang ni sedang melakukan syirik apabila mereka tu tidak beriman, ataupun kalau dah beriman pun ada juga yang bercampur kan, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Jadi kemudian seterusnya perkara yang kedua yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya ialah tentang sikap seorang anak kepada seorang kepada ibu bapanya, kepada ibu dan ayahnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ke sini yang pertama adalah biwalidayhi, itu dua ibu bapa. Dua ibu bapa ni adalah tanggungjawab kepada anak untuk berbuat baik kepada keduanya. Jadi sebab tu disebut biwalidayhi, dengan kedua-dua ibu bapanya. Jadi mak berperanan lain, ayah berperanan lain kan. Peranan masing-masing tu kan. Yang ni adalah melahirkan, yang ni adalah mengandungkan, kemudian yang ni adalah menjaga ibu tu kan, memberi makan kepada ibu tu, mencari nafkah untuk ibu tu. Jadi kedua-dua tu adalah berperanan lah semata-mata untuk melahirkan zuriat yang baik, melahirkan anak dan menjaga anak, memelihara anak dan sebagainya kan. Jadi kedua-dua tu berfungsi. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini ialah emaknya dulu kan, kisah emak tu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah Ta'ala kata mak ini dia mengandungkan anak tu. Jadi kita bayangkan wahnan ni artinya dha'fan Jadi wahnan ala wahnin, dha'fan ala dha'fin, gitu kan maknanya, lemah. Jadi setengah ulama tafsir katakan iaitu lemah ni artinya lah dia makin berat anak tu, baby tu kan dalam perut mak dia tu kan dulu memanglah kecil kan, tapi lama-lama makin besar. Tengokkan anak yang lahir berapa berat sekarang ni, 3 kilo. Bayangkan 3 kilo lah. Mula-mula dia kecil, tapi lama-lama dia membesar sampailah 3 kilo. Jadi mak tu bawa ke mana-mana, boleh lepas, boleh tinggal, gantung kat dinding ke sekejap tu kan. Anak dia tu kan mana boleh kan, memang duduk dalam rahim dia ke mana-mana. Dia pergi kerja, bayangkan dia pergi kerja lagi, naik train lagi yang kita tengok kan dengan mengandungnya, dengan bawa beg lagi kan, bawa anak dia 3 kilo dalam tu.
Cuba kita bayangkan orang lelaki kan, orang lelaki yang tak mengandung ni kan, ataupun orang yang tak mengandung lah, ambil barang 3 kilo, kita letak kata 2 kilo lah, letak pada perut tu kan, ke mana-mana saja bawa. Nak tidur pun bawa, nak mandi pun bawa, nak pergi kerja pun bawa, nak pergi ke jemur kain pun bawa. Tak boleh lepas benda tu kan. Sehinggalah sampai kepada 9 bulan. 9 bulan. Bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 1 bulan, 9 bulan. Jadi itulah Allah Ta'ala katakan, mak ni kan betapa beratnya dia mengandungkan anak ni. Sebab itulah mak anak ni kena, yang sebutkan situ kan, sebut kena buat baik tu, wa wasainal insan biwalidayhi tu, birran tu kena birran biwalidayhi tu, sebab dia mengandung nombor 1 tu, sebablah reason Allah Ta'ala sebut kenapa kena buat baik tu kan. Kemudian wa fisaluhu fi amaini, wa fisaluhu tu fiton gitu kan. Fiton tu dalam bahasa Arab artinya ialah berhenti daripada menyusu. Maknanya Allah Ta'ala sebutkan sini, mak ni sepatutnya lah kan menyusukan anaknya selama 2 tahun. Gitu kan. Tapi sekarang ni jarang lah kan kita nak menyusu selama 2 tahun, kita sibuk kerja dan sebagainya. Tetapi makna seboleh-bolehnya ialah menyusu selama 2 tahun. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini, mak tu beri susu kepada anak tu selama 2 tahun, dijaga anak tu. Maknanya anak ni, baby ni, kalau tak makan benda lain, roti tak makan, nasi tak makan, neston tak makan, apa pun, hanya makan susu ibu dia, dah cukup dah selama 2 tahun tu. Allah Ta'ala sebut kat sini kan, wa fisaluhu fi amaini. Okey, kemudian seterusnya ialah jadi Allah Ta'ala sebut kat sini apa lagi tu, iaitu anishkurli wali walidaika. Tapi kenalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah juga. Janganlah makna bersyukur sayang kepada mak, sayang kepada anak sampai tak bersyukur kepada Allah kan. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Tapi sebenarnya selepas daripada itu, kamu akan kembali kepada aku yang menjadikan kamu, kemudian kamu akan kembali balik kepada aku selepas daripada itu. Kemudian habis ayat nombor 1, ayat pertama ni, ayat 14 ni tentang buat baik kepada ibu bapa. Ayat seterusnya pula tu sikap sebagai kalaulah anak ini menghadapi suruhan-suruhan yang tak elok daripada ibu bapa. Jadi yang disebutkan kat sini ialah Allah Ta'ala sebutkan macam mana sepatutnya sikaplah seorang anak ni kan, bila berdepan dengan mak ataupun ayah, yang mana mak dan juga ayah ni menyuruh dengan satu benda yang tak elok. Yang paling teruk sekali yang tak elok ialah syirik lah ni. Syirik. Tapi termasuk dalam ni ialah perkara-perkara yang bukan syirik jugalah, tapi perkara-perkara yang confirm, yang haram secara qat'i. Maknanya haram secara qat'i saya sebutkan, bukan yang haram yang ada khilaf ulama. Kalau perkara tu ada khilaf ulama, di kalangan ulama masih ada perbezaan pendapat kan, ada yang mengatakan boleh dan tak boleh, maka pada ketika itu mesti ikut dengar cakap mak bapak ni kan. Jadi maknanya nak menunjukkan Allah Ta'ala suruh kita ni buat baik juga kepada ibu bapa ni, walaupun dia ni katakan tidak Islam ke, ataupun dia ni Islam tapi dia menyuruh kepada benda-benda yang tak elok. Jadi Allah Ta'ala sebutkan sini, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Allah Ta'ala kata, kalaulah dia berusaha keras, maknanya wa in jahadaka, jahada tu daripada jihad lah kan. Jihad tu artinya ialah bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh, nak juga ya kan, nak juga apa, ala an tusyrika bi, supaya kamu ni nak syirik, mesti kena syirik. Syirik tu ialah kemelampauan lah, maknanya kena ekstrim lah, benda yang paling ekstrim sekali dalam kejahatan ni. Jadi tiba-tiba dia nak suruh kamu, jadi adakah kita kena ikut? Tak boleh. Jadi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita ni bermaksiat, kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat kepada Allah, ingatlah saya sebut tadi kan tu, iaitu perkara yang memang sepakat ulama kata tak boleh. Of course lah, yang pertama sekali syirik lah. Syirik ni memang sepakat ulama kata tak boleh. Tak ada ulama yang kata boleh. Jadi kalau misalnya kata contoh lagi, suruh buka aurat, tak boleh juga lah, sebab bukan aurat ni sepakat ulama kata tak boleh. Dia kata jangan sembahyang, tak boleh lah. Dia suruh makan babi, tak boleh lah kan. Tapi kalau benda-benda lain, benda-benda yang memang ada khilaf ulama, maka perkara-perkara tu memang ulama kata kena dengar cakap mak bapak. Sebab apa? Dengar cakap mak bapak ni adalah benda yang memang sepakat ulama kata kena ikut kan, kena buat baik kepada ibu bapa ni. Memang sepakat ulama kata memang kena buat baik, mesti buat baik kepada ibu bapa. Jadi kalau ada benda-benda tu yang berbeza pendapat ulama, disuruh kita buat benda tu, jadi inilah kita kontradik lah.
bila kontradik di antara dua perkara, di antara benda sepakat ulama dengan benda yang tidak sepakat ulama. Jadi kita kena dahulukan perkara-perkara yang sepakat ulama kata benda itu boleh ataupun tidak boleh lah kan. Kemudian jadi seterusnya ialah, tapi oleh kerana itu kemudian Allah Taala sebut situ, ma laisa laka bihi ilmun, satu benda yang kamu tidak ada ilmu padanya, kalau ikutlah terjemahannya. Tapi kat sini di sini disebutkan, ulama-ulama sebutkan bukan bermaksud begitu, tetapi dia hanyalah untuk, dia kata dalam bahasa Arabnya dia kata libayanil waqi'. Libayanil waqi' ni ialah satu benda yang memang orang tahu semua. Satu benda iaitu kamu mak bapak nak suruh kita ni syirik kepada Allah Ta'ala, sedangkan ialah benda syirik ini memang semua orang tahu bahawa dia adalah salah. Memang semua orang tahu, makna semua orang tahu tu maksudnya ialah dari segi realiti ni memang salah benda tu kan. Gitu. Itulah maksud dia. Itu secara realiti ni dipanggil libayanil waqi'. Jadi kalau mak bapak kita suruh kita buat benda tu, kita tak boleh ikut. Tetapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala kata wasahibuhuma fala tuti'huma, jangan kamu ikut dia, jangan kamu patuh kepada keduanya. Tapi dalam masa yang sama wasahibuhuma fid dunya ma'rufah, dalam benda-benda dunia lain. Maknanya tak bolehlah kita lari daripada dia, tak bolehlah kita berpisah daripada dia, kita tak boleh, kena ziarah juga dia, kena buat-buat juga. Ni kalau ibu bapa menyuruh kita ataupun ibu bapa tu sendiri ada tidak Islam dan dia menyuruh kita pada tak Islam pun, jadi kita tak boleh nak memutuskan hubungan dengan ibu bapa tersebut. Jadi kemudian wattabi' sabila man anaba ilayya. Maknanya kamu tak boleh ikutlah cakap dia, tapi kalau mestilah kamu ni dengar ataupun bersama-sama dengan jalan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya kalau tidak beriman tu, orang tu tak kembali kepada Allah. Jadi bila orang tu beriman, dia kembali semula kepada benda yang baik. Sebab itulah kita panggil revert, iaitu bukan convert. Setengah-setengah orang dia tak suka guna perkataan convert ni macam menukar saja, tapi revert ni maknanya kembali kepada fitrah, maknanya kan. Sebab asalnya manusia itu adalah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia itu, semua baby itu, semua anak damik itu, semua budak-budak kecil itu dilahirkan di atas fitrah. Jadi mak bapak dia lah yang telah merosakkan dia ke, kita kata kalau rosak lah kalau baik-baik lah kan Ayat Nabi kata yuhawidanihi yunassiranihi yumajjisanihi, yang menjadikan dia itu majusi, menjadikan itu jadi mak bapak. Jadi kat sinilah maknanya Allah SWT kita nak ambil itulah fitrah tu. Jadi sebab itulah kalau orang tu tidak beriman, sebenarnya dia telah lari daripada benda yang asal. Yang asalnya ialah, yang sepatutnya ialah dia ni beriman. Jadi kat sini Allah Subhanahu Wa Taala kata iaitu apa? Wasahibu ma fid dunya, tapi dalam urusan-urusan dunia kita kena buat baik kepada ibu bapa, iaitu sayang, tegur, kena ziarah, kena bagi makan, bagi nafkah dan sebagainya. Kemudian wattabi' sabila man anaba ilayya, tapi hendaklah kamu ikut orang-orang yang baik, orang yang kembali kepada Allah. Kemudian summa ilayya marji'ukum, kenapa selepas daripada ni kamu nak lari pun kamu kena kembali kepada Allah juga, kamu tak boleh lari kepada Allah juga, kamu akan kembali. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, selepas daripada ni kamu akan diceritakan semua benda yang kamu lakukan. Jadi ni adalah kandungan yang kita jangan lupa lah, bahawa sekarang kita ni masih lagi dalam cerita wasiat-wasiat ataupun pesanan-pesanan Luqman kepada anak dia. Seterusnya, ya bunayya, dia sebut lagi wahai anakku, anak kesayanganku, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Sekarang seterusnya ialah nak beri kesedaran, nak beri kefahaman kan. Nak supaya kena faham setiap orang tu, setiap anak-anak tu kan, tak ada difaham bahawa tentang muraqabah. Muraqabah ni ialah Allah Ta'ala memerhati, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala akan membawa ceritakan balik semula apa yang telah kita lakukan di dunia ni. Sebab itulah disebutkan kat sini, wahai anakku, tidak ada benda pun sebiji benih yang kecil, biji sawi, dia kata khardal ni maknanya biji sawi. Biji sawi ni adalah benda yang paling kecil lah yang boleh dilihat, sebab pada masa tu tak ada teropong dan manusia kalau tak ada teropong boleh tengok benda tu, tapi dia kecil. Ataupun satu lagi ialah dia kata, iaitu seperti abuk-abuk yang berterbangan bila kita buka tingkap tu kan, bila ada abuk kan kita nampak kecil-kecil dia terbang tu kan. Itu jadi khardal ni nak ceritanya ialah benda paling kecil. Kalau sekarang ni atom dan sebagainya lah kan. Maknanya kat sini, kalau ada benda yang paling kecil sekalipun,
kebaikan dan juga keburukan. Dia nak kebaikan dan keburukan ni bukan benda kecil tu, tapi kebaikan dan keburukan jika dilakukan oleh kita semua, Allah Ta'ala akan melihatnya. Dia duduk dalam batu ke, dia duduk di langit mana ke, dia duduk dalam bukit mana ke, kan, di dalam angkasa mana pun, Allah Ta'ala kata apa? Ya'ti bihallah. Allah Ta'ala akan bawa datang juga. Maknanya kita tak boleh sembunyi daripada Allah Ta'ala. Nak masuk kat mana? Kita nak buat jahat di mana? Tak ada tempat yang boleh kita lari daripada Allah Ta'ala. Itulah benda yang kena tanamkan dalam jiwa anak-anak, dalam jiwa orang-orang yang berada dalam tarbiyah lah, khususnya kan orang-orang yang bersama-sama kan, dalam nak bertukar, nak berubah kan, daripada ni ialah antara benda ni lah nak ditanamkan dengan perasaan tersebut. Perasaan apa? Perasaan bahawa Allah Ta'ala ni sentiasa melihat kita dan kita tak boleh lari daripada Allah walaupun kita duduk dalam batu mana pun. Kemudian Allah Ta'ala kata innallaha latifun khabir. Latif ni benda-benda tahu, tapi benda-benda yang kecil pun dia tahu. Maknanya latif, benda-benda halus, latif. Kerana khabir, Allah Ta'ala dalam jalan lain dia sebutlah khabir, maknanya Allah Ta'ala tahu di mana benda tu berlaku, di mana benda tu diletakkan, benda tu dibuat di mana. Allah Ta'ala khabir, dia tahu. Maknanya sekecil mana pun dia tahu, dan di mana pun dia tahu. Khabir dan juga latif. Seterusnya ayat yang ke-17, ya bunayya aqimis solah. Kemudian selepas daripada benda-benda akidah semua tu kan, menjaga akidah kan, tak boleh lari daripada akidah walaupun dipaksa oleh ibu bapa dan sebagainya. Berkaitan dengan akidah tu, kemudian perasaan, diwasiatkan dengan perasaan, dinasihatkan dengan perasaan, iaitu perasaan sentiasa Allah melihat kita. Lepas tu pergilah kepada benda-benda perbuatan pula, iaitu kita adalah sembahyang. Jadi wa aqimis solah. Jadi inilah dikatakan bahawa sembahyang ni sebenarnya ada dalam semua ajaran Nabi-Nabi. Nabi-Nabi mana pun datang, mesti dia akan ajar, iaitu kita ni. Dan itulah sifat manusia kan. Sifat manusia ni dia memang bukan suka, dia memang rasa ingin untuk berjumpa, bukan berjumpa, ada masa bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah kan. Jadi perasaan itu memang laluri lah. Jadi ke mana nak dihadapkan? Kepada Tuhan yang betul lah kan, kepada Allah Subhanahu Taala yang mencipta, yang memberi makan, yang memberi mematikan, menghidupkan semua kita tu. Jadi seterusnya Allah, jadi dia kata sini, wahai anakku, didikkanlah solat, dan kemudian wa'mur bil ma'ruf. Dan yang keduanya untuk orang lain. Kita tengok kan, solat ni adalah untuk diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi selepas daripada itu cukup tak? Tak cukup. Kita tunduk dengan orang lain. Sebab kita setiap hari ni kita berdepan dengan orang lain kan. Kita bukan hidup seorang-seorang diri. Itu orang duduk dalam gua bertapa kan. Kita kebanyakan manusia kan, 99% manusia ni ialah berjumpa dengan orang. Pergi kedai, pergi kerja, pergi sekolah, pergi universiti, pergi mana kan. Pergi, tak kira lah kan, pergi ke pasar, pergi buat apa saja, dia akan berjumpa dengan manusia. Jadi bila berjumpa manusia, apakah tanggungjawab kita terhadap manusia? Jadi disebutkan kat sini nasihatnya lagi, wa'mur bil ma'ruf, iaitu hendaklah kita menyuruh dengan kebaikan, wanha anil munkar, dan melarang daripada kemungkaran. Of course lah kita akan jumpa depan ni, ada orang buat baik, ada orang buat jahat kan. Ada orang tak buat apa-apa, kita suruh dia buat baik. Kalau dia buat kemungkaran, kita kena tegur dia. Itu maknanya sifat amar ma'ruf, kita kata nahi mungkar mesti syarat kepada seorang muslim. Kemudian wasbir ala ma asabak. Disebutkan perkataan sabar kat sini. Kenapa dia sebut perkataan sabar? Dia nasihatkan anak dia kena bersabar. Iaitu memang nak buat benda baik ni berat. Dan juga nak menyuruh kepada benda baik ni akan mungkin menghadapi masalah kan. Masalah apa tu? Orang kan kata, orang kan pukul, orang kan marah kan, orang ada orang tak suka. Begitu juga melarang kemungkaran. Akan ada orang tak suka kan, akan ada orang marah, dan begitulah kan. Jadi kamu akan menghadapi masalah dalam hidup kamu, tapi oleh kerana benda ni adalah mesti dibuat, jadi kenalah kamu sabar. Sebab itulah sabar untuk menyeru kepada kebaikan. Sebagaimana surah Wal Asri kan, wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maknanya berwasiat dengan dengan al-haq, dengan kebenaran itu memerlukan kepada satu lagi, iaitu benda kena berwasiat juga dengan kesabaran. Sebab apa? Mesti akan menghadapi kesukaran, dan kita terpaksa bersabar untuk buat benda-benda ni. Sabar untuk semayang kan kat sini, sabar untuk amar ma'ruf, sabar untuk nahi mungkar. Kemudian inna zalika min azmil umur. Itu adalah benda daripada
umur tu benda-benda besar mana. Azmi tu benda-benda besar lah. Umur tu perkara-perkara. Maknanya masuk dalam perkara-perkara yang besar. Bukan benda-benda kecil ni. Isu apa ni? Isu kena sabar ni, isu amal ma'ruf nahi munkar dan juga solat ni. Seterusnya dua ayat yang terakhir ialah tentang nasihat lagi tentang adab adab dan juga akhlak lah kan. Yang tadi kita tengok kan, iaitu tentang akidah, wasiat tentang akidah, nasihat tentang akidah, kemudian letakkan perasaan kita dengan Allah Ta'ala, iaitu melihat, muraqabah, dan kemudian seterusnya ialah tentang solat, tentang amal ma'ruf nahi munkar, kena bersabar, dan sekarang ni adab kita dalam masyarakat pula. Adabnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman ni di atas lisan, iaitu apa ya? Lisan ni maknanya lidah kan. Lidah menceritakan, kita menceritakan tentang Luqman ni. Allah Taala kata wala tusa'ir khaddaka linnas. Sa'irun ni ialah asalnya satu penyakit unta, yang terkena pada unta tu, maka leher dia tu jadi bengkok, jadi macam tu, ataupun jadi macam tu, maknanya kan. Jadi itu adalah kiasan, kata kinayah kan, kepada orang yang takabur. Orang takabur merasa orang lain tu rendah, orang lain tak ada apa kan. Jadi perasaan tu dilarang. Jadi Luqman wasiatkan kepada anak dia, ingatkan anak dia, nasihatkan anak dia, iaitu apa? Jangan takabur dengan manusia. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan, bukan paling itu jangan sombong lah dengan manusia. Wala tamshi fil ardi maraha. Kemudian jangan berjalan di atas muka bumi ini maraha. Maraha ni bongkak, takabur lah kan. Maknanya orang tahu semua kan, berjalan bukan gaya. Kadang-kadang gaya tu memang sebab style orang tu kan, tapi maknanya dia tu sendiri takabur. Jadi jangan takabur, jangan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Itulah disebutkan illah kat situ kan, iaitu Allah Ta'ala tak suka kepada orang-orang yang mukhtal. Fakhur ni ialah takabur lah, kita kata orang yang ego, takabur dan sebagainya kan. Kemudian itu berjalan, kemudian cara pula berjalan selepas tu pun ayat tu kan, waqsid. Yang saya nak sebutkan sikit yang lupa tadi nak sebut ialah wala tusa'ir tu ada bacaan dia wala tusa'ir gitu. Wala tusa'ir, sa' tu ada alif, ain tu bawah, jadi wala tusa'ir. Jadi bacaan kita ialah wala tusa'ir gitu. Ada bacaan wala tusa'ir. Ayat yang terakhir pada hari ini, ayat yang ke-19, ialah Allah Ta'ala kata waqsid fi masyrika, bersederhana. Qasada ni ialah bersederhana. Iktisad tu ekonomi, kalau bahasa Arab iktisad. Jadi waqsid tu ialah bersederhanalah kamu di dalam masa cara berjalan kamu. Maksudnya ialah apa? Iaitu jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Gitulah kata ulama yang masyhurnya. Jadi makna sinilah berjalan dengan sederhana. Kemudian tu waghdud min sautik. Waghdud maknanya rendahkanlah suara kamu. Jangan bertempik-tempik lah kalau tak perlu. Gitu kan. Tapi kalau perlu tu cerita lain. Ni cerita kalau tak perlu. Kalau tak perlu, ada orang nak jatuh, nak lemas kan, katakan nak lemas air kan, ataupun baby tu tengah ada cerita kan, baby tu nak jatuh kan dalam sungai, mak dia sibuk duduk bersembang. Jadi kalau kita tengok macam tu, manalah orang dengar kan, mak dia mana dengar, kena bertempik lah. Jadi nak ceritanya kadang-kadang kena bertempik kan, kena suara kuat. Tapi ini cerita dalam keadaan biasa, apa cakap berapa ni, lebih suara daripada yang diperlukan. Waghdud min sautik. Kemudian jadi kena rendahkan suara. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Jadi Allah kata, dia sebutkan kepada anak dia katakan kenapa kan, kerana angkara ni akbah. Dalam tafsiran kata akbah ni maknanya yang paling buruk. Memang dia kata suara yang paling buruk ialah suara keldai. Bagi siapa-siapa yang pernah dengar suara kedai tahu lah kan, suara dia bunyi kuat, satu kampung dengar kuat, dan juga huduh. Huduh ni maknanya teruk lah, kita dengar pun macam kalau penyanyi kan sedap nyanyi kan. Ini suara tak sedap, suara tak sedap kuat pula tu kan. Jadi Allah Ta'ala bukan marah, kedai tak salah, kedai tak berdosa, dia kedai kan, tapi manusia lah kan yang salah ni kan. Jadi untuk menjaga adab lah kan. Sebab apa? Kalau manusia dengan sifat macam tu, suara macam keldai tu, maka orang akan benci kan, orang akan tak suka. Jadi itu adalah nasihat, kita bagikan nasihat ni kepada 3 bentuk lah kan. Yang pertama ialah akidah dan juga perasaan. Yang kedua adalah dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain.
Dan yang ketiga ialah adab bila bersama-sama dengan orang lain. Setakat itu saja. InsyaAllah pada hari ini berjumpa lagi. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu daripada saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. So untuk peringatan tolong saya bawakanlah, insya-Allah tolong share dengan kawan-kawan. Sesi kita ni free tak perlu bayar apa-apa kan. Insya-Allah akan share untuk meramaikan orang untuk mendapat manfaat daripada sesi kita pada setiap kali ini. Wallahu a'lam bissawab.